Kenapa kamu menangis? Berhentilah menangis dan bersabarlah dan terimalah ketetapan dan kehendak Allah ini terhadap kita. Bayangkan tuan-puan sekalian, pagi semalam saya melihat satu video, bukan pagi, hampir tengah hari dah masa tu. Memang selalulah kita mengikuti perkembangan saudara kita di sana. Kemudian saya terhenti dan menangis teresak-esak. Menangis sebab sangat bila melihat satu video yang mengatakan peratusan yang sangat tinggi wanita-wanita di sana yang perlu melahirkan anak melalui caesar, pembedahan, tapi tanpa bius. Tanpa bius, tuan-puan sekalian. Saya tak tahu tahap apakah kemampuan mental, kemampuan rohani, kemampuan emosi wanita sanggup dan bersetuju untuk dibedah hidup-hidup tanpa bius, tanpa keperluan. Dan kita tahu mereka diuji sampai tahap hospital memang terus breakdown dengan semuanya terputus segala bekalan, terputus segala keperluan asas, elektrik berapa lama tidak ada, internet baru saja kembali ada. Bayangkan keperluan asas. Tuan-puan sekalian, bayangkan kita tiba-tiba tak ada elektrik 2 jam pun kita dah rasa susah. Baru 2 jam. Bukan 2 hari. Kalau 2 hari tak tahulah. Kalaulah kita ada masalah gangguan elektrik 2 hari. Cuba bayangkan kalau 2 minggu. Cuba bayangkan kalau tidak ada air, elektrik, semua sumber gas, semua diputuskan. Allahu Akbar, tuan-puan sekalian. Sebab itu segala kemudahan, segala keperluan yang mereka terdesak, memerlukan dengan jumlah yang ramai, jumlah luka sampai jumlah cedera berpuluh ribu. Kita hospital kita yang besar, yang ada keperluan semua, nak menampung mengejut jumlah pesakit puluh ribu memang tak akan mampu, pasti akan lumpuh. Walaupun ada backup sekian. Kalau puluh ribu serentak dalam beberapa hari, tuan-puan bayangkan kematian hampir 10K di kalangan kanak-kanak, di kalangan perempuan. Ramai mana kanak-kanak yang dijahit luka, dijahit bahagian yang hancur, kan, dan terpaksa menahan sakit itu tanpa bius, tanpa ubat penahan sakit. Jadi tak terbayang, tuan-puan sekalian. Namun itulah perjalanan yang Allah takdirkan untuk mereka. Saya teringat ada kata-kata seorang lelaki yang berkata, video tu pun saya tengok, suasana yang sangat hiruk pikuk di hospital. Boleh jadi beliau seorang doktor ataupun beliau juga adalah seorang lelaki yang membawa ahli keluarga ke hospital tersebut. Wallahualam, adakah lelaki itu masih hidup lagi? Adakah hospital itu yang dibom hari itu? Tetapi kata-katanya sangat menusuk hati saya. Sebab kata-kata lelaki tersebut dia berkata kepada lelaki yang lain. Boleh jadi di hadapannya seorang lelaki yang sedang menangis kerana kematian isteri ataupun kematian anak. Tak tahu, tetapi ayatnya begini. Kenapa kamu menangis? Berhentilah menangis. Kamu lelaki. Bersabarlah. Ini adalah kehendak Allah, bukan kehendak kita. Maka kehendak Allah adalah sebaik-baiknya. Allahu Akbar. Ayat dia panjang. Saya tengok masa tu dalam perjalanan saya nak menuju ceramah. Subhanallah, saya tengok kata-kata dia dalam keadaan dia juga sedang menahan sabar. Dia juga sedang mencari kekuatan. Tapi boleh jadi di hadapan dia juga ada seorang lelaki yang sedang menangisi kematian mungkin ahli keluarga, suasana hiruk pikuk di hospital. Tapi ada orang yang rakam perkataan yang sangat hebat. Antara yang saya ingat, dia kata, kenapa kamu menangis? Berhentilah menangis dan bersabarlah dan terimalah ketetapan dan kehendak Allah ini terhadap kita. Sebagaimana engkau pernah menikmati nikmat Allah dan kamu terima, sekarang terimalah ujian Allah dan terimalah. Sekarang Allah sedang memberikan kamu ujian, sebagaimana Allah pernah memberikan kamu nikmat sebelum ini. Maka terimalah kedua-duanya. Memang ini bukan kehendak kita, tetapi ini kehendaknya Allah. Terimalah kehendak Allah, kerana Allah telah menjanjikan kita syurga. Allahu Akbar, tuan-puan sekalian. Kata-kata tu, kerana Allah sedang menyediakan kita syurga.
Allah menjanjikan kita syurga. Allah memilih, ini kehendak Allah kita berada di bumi ini. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan perkataan luar biasa yang lelaki ini ungkapkan, dia sebut. Dia bukan cakap depan phone. Dia cakap pada seorang lelaki tapi tak tunjuk lelaki menangis tu. Memang sangat spontan. Lalu dia sebut, kamu maafkan mereka, maafkan mereka. Saya rasa, ya Allah, luar biasanya perkataan lelaki ini. Maafkan, maafkan. Saya tak pasti apakah dimaksudkan memaafkan itu, memaafkan siapa. Wallahu alam, tetapi lelaki ini menyebutkan memaafkan supaya hati tu tenang, hati tu lapang. Allahu Akbar. Bagaimana ya? Rasulullah juga pernah mengajarkan supaya memaafkan musuh. Kerana akhirnya musuh itu memasuki Islam. Dan musuh itu bersama-sama dalam memperjuangkan agama Allah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, cuba perhatikan kemuliaan dan kehebatan akhlak saudara kita. Akhirnya pada hari ini kita jumpa banyak sangat video orang bukan Islam mempertahankan. Orang bukan Islam, pemimpin bukan Islam, mempertahankan saudara kita bermatian dan bersungguh-sungguh. Sampai saya tengok beberapa video pemimpin-pemimpin hebat di dalam Dewan Parlimen, Dewan Perbincangan, mereka menghentam sesama mereka, mereka mempertahankan saudara kita padahal bukan Islami. Sampai saya fikir, sudah tentu mereka ini dalam keadaan bahaya bila mereka secara terang-terangan menunjukkan solidariti kepada saudara kita. Tetapi kerana apa? Dunia mula membuka mata akhlak mulia saudara kita. Sebab apa? Ramai sangat yang bercerita, bahkan di kalangan Yahudi sendiri, yang pernah menjadi jiran-jiran kepada saudara kita, yang pernah disantuni, yang pernah dilayan oleh tentera kita. Akhirnya mereka bercerita bagaimana mulianya saudara kita di sana, walaupun ahli keluarga mereka dibunuh, ahli keluarga mereka dizalimi. Tetapi lihatlah, akhirnya dengan akhlak mulia saudara kita yang tetap menunjukkan ihsan, tetap menunjukkan kebaikan kepada mereka kerana kemaafan mereka terlalu luar biasa. Akhirnya, walaupun nampak lemah bila memaafkan musuh contohnya, nampak macam lemah bila tidak ada kekuatan ketenteraan, rupanya benarlah Nabi kata, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutuskan untuk menyempurnakan akhlakmu. Memang benarlah Islam ini tersebar dan umat Islam dan umat manusia ketika itu menerima dakwah Nabi kerana akhlak Nabi. Dan benarlah hari ini manusia mula memuji akhlak, kehebatan peribadi. Bagaimana sifat ihsan para tentera kita di sana, sifat ihsan saudara kita di sana, hatta kepada musuh sekalipun. Akhirnya membuka mata umat Islam dan manusia yang bukan Islam di dunia untuk mempertahankan. Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Sahabat-sahabat, subhanallah. Bukan selalu sebenarnya kita nak berada dalam situasi yang seperti ini. Kita ada muhasabah, kita mengenangkan kesenangan diri. Kita terlalu pentingkan diri sebenarnya. Kita fikir diri kita tidak mahu, kadang itu bukan hanya nak tunjuk belas ihsan, apatah lagi nak tunjuk belas ihsan kepada orang yang kita tak suka, tetapi kadang-kadang dengan orang keliling kita, dengan ahli keluarga kita, dengan suami kita, dengan isteri, dengan anak-anak, dengan sahabat, dengan rakan sekerja pun, kita tidak kuat untuk menunjukkan belas kasihan, ihsan. Ihsan. Sebab itu Nabi sebut 3 perkara: iman, Islam dan ihsan.